Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah untuk hari ini saya akan buat sedikit ulang kaji untuk mata pelajaran Sirah tahun 3 anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center Kota SAS. Kenapa saya kata ulang kaji? Untuk pengetahuan, untuk makluman anak-anak pelajar sekalian, sebelum kita cuti sekolah lagi, sebenarnya memang kita dah pun habis ke semua tajuk, iaitu daripada pelajaran 1 sehinggalah ke pelajaran 4, iaitu unit 4, di mana Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi saya terpaksa membuat semula ulang kaji kerana dalam tempoh 3 bulan hari itu, kita walaupun kita tangguh pengajian, tetapi kita tidak menyepi terus. Di mana kami tenaga pengajar ada menyediakan soalan dan juga nota supaya anak-anak pelajar buat ketika musim PKP itu. Dan saya sendiri pun, sebagai contoh, saya ada bagi soalan, kata 10 soalan rasanya melalui Google Form. Di mana kalau 10 soalan yang saya bagi itu di bawah tajuk misalnya pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, mesti saya akan lampirkan nota sekali. Maksudnya anak-anak pelajar boleh baca nota dulu baru jawab, ataupun mencari jawapan sambil melihat nota. Tetapi ada beberapa pelajar yang masih lagi saya fikir dia jawab tanpa membaca nota ataupun tanpa merujuk nota. Jadi jawapan yang dia pilih agak tidak munasabah lah. Jadi insyaAllah pada hari ini, tanpa melengahkan masa, saya akan mula dengan pelajaran 1, iaitu pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Di bawah ni ada, di bawah pelajaran 1 ni ada 4 unit. Kita akan mula dengan unit yang pertama. Sebelum tu anak-anak pelajar boleh buka buku Sirah Sukatan Jakim tahun 3 yang warna hijau. Mungkin akan ada yang kata kenapa tidak ulang kaji melalui slide ataupun tidak ulang kaji melalui melalui slide ataupun melalui nota. Itu selepas kita dah menguasai, boleh kita ambil dia sebagai rujukan. Untuk permulaan ni kita akan tengok buku teks, kerana soalan UPKK pada tahun 3 sampai tahun 5 pun dia tak akan lari daripada sukatan sukatan buku teks Sirah ni. Dia takkan lari dari sini. Soalan dia datang daripada sini. Jakim takkan sama sekali tanya soalan yang tidak ada di dalam buku ni. Jadi sebelum tu, lepas anak-anak pelajar dah buka buku teks, kita buka muka surat yang pertama. Jadi kita tengok dulu hasil pembelajaran. Apa yang murid akan dapat. Yang pertama sekali, peristiwa apa yang murid akan dapat. Yang pertama sekali adalah peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Yang kedua, di unit yang lain pula, dakwah secara rahsia. Dan yang ketiga, orang yang memeluk Islam semasa dakwah secara rahsia. Yang seterusnya, dakwah secara terbuka, penentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Dan yang terakhir, akhlak Rasulullah SAW ketika menerima layanan buruk daripada orang kafir. Itu kita akan lalui daripada unit 1 sampai unit 4. Tapi hari ini kita akan cerita unit 1 dulu. Jadinya di samping saya bercerita ni, anak-anak pelajar boleh bawa keluar satu kertas dan juga pensel dan tulis poin penting. Saya akan beritahu mana poin penting ni. Yang pertama sekali, kita tengok perenggan yang pertama. Kita sekarang ni di unit 1, peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Perenggan yang pertama, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat terpuji dalam kalangan masyarakat Arab. Baginda diberi gelaran Al-Amin. Sebelum dilantik menjadi Rasul, baginda mengasingkan diri daripada kaumnya yang sesat dan tidak berakhlak. Baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat beribadah. Poin dia di situ. Jika soalan tanya apakah gelaran baginda Nabi Muhammad SAW, maka jawapannya adalah jangan ragu-ragu, gelaran dia adalah Al-Amin. Jadi boleh tulis dalam nota itu, gelaran dia adalah Al-Amin.
Dan yang seterusnya, di manakah, kalau soalan tanya, di manakah Nabi Muhammad mengasingkan diri? Okey, jangan ragu-ragu lagi, tulis dalam nota tu adalah di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Okey, di Jabal Nur tu kita boleh tolak tepi, di Gua Hira tu yang penting. Okey. Kerana dalam tempoh 3 bulan itu saya ada bagi soalan. Saya tulis dalam soalan itu, di manakah tempat baginda Rasulullah SAW mengasingkan diri? Saya buat alif Gua Hira, ba Gua Tempurung, jim Gua Thur. Masih ada lagi pelajar yang menjawab Gua Tempurung. Okay, saya fikir itu jawapan yang tidak menasabah lah. Kalau seseorang pelajar itu ragu-ragu sekalipun, dia akan tinggalkan 2 pilihan jawapan, iaitu dia akan tinggalkan Gua Hira dan juga Gua Thur. Namun jika tersalah pilih Gua Thur masih lagi relevan, kerana Gua Thur itu memang ada di dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalau Gua Tempurung tu memang agak tidak logik lah, kerana dalam sejarah hidup baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah datang ke Malaysia, tidak pernah datang ke Asia Tenggara. Maka saya pun tak tahulah bagaimana dia terfikir untuk pilih jawapan Gua Tempurung. Okey, kita tengok muka surat yang kedua. Okay, kita tengok perenggan yang seterusnya. Baginda beribadah beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan yang disediakan oleh isterinya, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Baginda berulang alik ke Gua Hira sehinggalah wahyu diturunkan kepada baginda. Okey, poin penting dia di sini. Nabi Muhammad ni sebelum ni dia belum lagi jadi rasul. Dia masih lagi manusia biasa. Okey, mesti ada yang teringat. Okey, Nabi Muhammad ni duduk kat Gua Hira tak mandi ke, tak makan ke? Tak, dia berulang alik daripada Gua Hira ke rumah isteri dia, yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Macam biasa dia tetap ambil bekalan makanan, tetap menyucikan diri dan sebagainya. Okey. Jadi dalam peristiwa ni, okay, isteri Nabi yang kita tahu ramai. Okay, tapi dalam watak ni, dalam unit 1 ni, dalam tajuk ni, kita ingat seorang saja, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okey, kita tengok perenggan yang seterusnya. Pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril AS telah menyampaikan wahyu yang pertama. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Okey, di sini ada poin penting. Boleh tulis dalam nota tu pada malam 17 Ramadan. Tulis saja malam 17 Ramadan. Okey, malaikat apa? Tulis lagi dalam nota tu malaikat Jibril. Itu poin penting yang saya bagi tahu tu, tulis. Okey, 17 Ramadan malaikat Jibril telah menyampaikan. Tulis lagi poin yang seterusnya, wahyu yang pertama. Okey, poin yang seterusnya lagi tulis ketika itu baginda berusia 40 tahun. Jadi berapa poin yang ada kat sini? Untuk perenggan yang ketiga ni, malam 17 Ramadan, malaikat Jibril, wahyu yang pertama, usia Nabi adalah 40 tahun. Okey, ada 4 poin penting kat situ. Okey, kalau anak-anak pelajar perasan, sebenarnya malam 17 Ramadan ni kita dah lalui dah untuk puasa hari tu. Dia tulis pada kalender tu nuzul Al-Quran. Itulah dia malam 17 Ramadan, nuzul Al-Quran tu hari turunnya Al-Quran. Okey, kita tengok perenggan yang seterusnya. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Okey, ingat Gua Hira bukan Gua Tempurung. Okey, malaikat Jibril AS datang menemui baginda dan berkata, bacalah, iaitu dalam bahasa Arabnya Iqra. Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memegang dan memeluk baginda sehingga lemas. Okey, setelah dilepaskan, Jibril berkata, bacalah. Baginda tetap menjawab, aku tidak tahu membaca. Kemudian Jibril memeluk lagi. Setelah dilepaskan pada kali yang ketiga, Jibril melafazkan firman Allah SWT, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, apa poin penting dia dekat sini? Okey, semasa berada di Gua Hira. Okey, peristiwa ni memang di Gua Hira. Tak lari, tak pergi ke Gua Thur, ke Gua Tempurung, ke Gua Kelam, ke Gua apa-apa, tidak. Peristiwa ni masih lagi di Gua Hira. Set dalam minda tu masih lagi di Gua Hira. Okey, malaikat Jibril datang menemui baginda dan berkata, bacalah. Dan Nabi jawab, aku tidak pandai membaca. Kerana Rasulullah SAW ini adalah seorang yang buta huruf. Dia tidak mampu membaca, tetapi dia ada kelebihan ingatan yang kuat. Dia mampu menghafal. Sebab itu bila malaikat Jibril turunnya wahyu, turunnya ayat Al-Quran, maka kelebihan Nabi pada ketika itu menghafal. Jadi para sahabat memainkan peranan untuk menulis. Itulah kalau kita pergi lebih jauh sikit, itu yang ada zaman Utsmani, penulisan Al-Quran, mereka tulis di atas kulit-kulit haiwan, di atas batu-batu dan sebagainya. Kerana para sahabat memiliki tidak buta huruf, tetapi Nabi memiliki ingatan. Jadi dia ingatan yang kuat. Jadi dia bekerjasama. Nabi cakap, Nabi berkata-kata, Nabi sampaikan apa yang dia ada, maka para sahabat memainkan peranan untuk menulis.
Okey. Di sini Nabi Muhammad dipeluk sebanyak 3 kali. Okey, itu adalah poin penting juga. Nabi Muhammad dipeluk sebanyak 3 kali. Dipeluk 3 kali pun Nabi tetap kata, aku tidak pandai, aku tidak boleh membaca. Maka kali ketiga Nabi dilepaskan daripada pelukan Jibril AS, maka turunlah surah Al-Alaq. Tu poin penting. Okey, boleh tulis surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, kita tengok ke muka surat yang ketiga. Okey, kat atas tu kalau buku teks tu kita tengok ada imej Guru Hira, tapi tak berapa nak jelas. Okey, anak-anak pelajar boleh minta pinjam telefon ibu ayah, minta Google image Guru Hira. Dan mungkin ada yang berkesempatan menunaikan ibadah umrah dan haji pun sebenarnya memang pernah tengok, memang pernah datang ke Guru Hira tu. Guru Hira tu tak luas mana pun sebenarnya. Okey, kita tengok perenggan muka surat ketiga yang atas sekali tu. Okey, selepas itu Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan gementar. Okey, lepas hasil pada malaikat Jibril peluk tu tadi, dia gementar. Gementar ni macam orang takut, ketakutan, kesejukan seperti itu. Okey. Baginda mendapatkan Sayyidatina Khadijah dan bersabda, selimutkan aku, selimutkan aku. Sayyidatina Khadijah segera menyelimutkan baginda sehingga hilang rasa takut. Baginda menceritakan apa yang berlaku ke atas dirinya dan Sayyidatina Khadijah menenangkan Rasulullah. Okey, selepas peristiwa malaikat Jibril memeluk Rasulullah, Rasulullah pulang ke rumah Sayyidatina Khadijah dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang gemetar. Maka Nabi minta dia diselimutkan. Okey, kita tengok muka surat 3 lagi, perenggan yang seterusnya. Okey, setelah itu Sayyidatina Khadijah bersama Rasulullah SAW pergi menemui Waraqah bin Naufal. Okey, itu penting. Boleh tulis Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal itu? Okey, dia adalah sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Okey. Beliau seorang lelaki yang menganut agama Nasrani dan mengikuti perkembangan kemunculan seorang Nabi. Rasulullah SAW menceritakan apa yang telah dilihatnya. Waraqah bin Naufal berkata, yang datang menemui baginda adalah malaikat Jibril yang pernah menemui Nabi Musa AS. Beliau menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW akan dilantik menjadi Rasul. Maka walaupun Waraqah bin Naufal ni bukanlah seorang yang beragama Islam, dia sepupu kepada Sayyidatina Khadijah, dia seorang yang beragama Nasrani, tetapi sebenarnya di dalam kitab mereka pun telah menceritakan kebenaran akan muncul seorang Nabi yang bernama Muhammad. Okey, dan benar Jibril akan menyampaikan kepada Muhammad wahyu, dan Muhammad insan yang bernama Muhammad yang dipilih. Namun mungkin selepas kitab mereka diselewengkan, selepas mereka juga ego sebenarnya tidak mahu mengakuinya, itulah sehingga sekarang terbinanya agama, ialah agama yang selain pada Islam tu. Okey, iaitu agama Kristian. Okey, maka Waraqah bin Naufal ini boleh tulis poin penting. Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah, seorang lelaki yang beragama Nasrani. Okey, insya-Allah alhamdulillah, maka habislah untuk unit 1 ni. Diharapkan anak-anak pelajar dapat poin-poin penting yang saya bagi tadi. Dan untuk latihan, saya akan macam biasalah, saya akan hantar melalui grup WhatsApp ibu dan ayah Kafah Al-Fatih Education Center ni. Dan insya-Allah jika dipanjangkan usaha, diberikan kesempatan, kita akan sambung pula ke unit 2, tapi masih lagi di bawah pelajaran 1. Unit 2 iaitu dakwah secara rahsia. Dakwah ni macam biasalah, kan saya kata kita ulang kaji, saya dah pernah terang sebelum ni, dakwah ada 2. Dakwah secara rahsia, iaitu dakwah secara sulit, dan juga dakwah secara terbuka. Okey, cukup sampai di situ saja. Diharapkan anak pelajar dapat menonton video ni lah. Memang agak panjang sedikit, tetapi harapnya dapat menonton sampai habis. Jadi sebarang kekurangan daripada saya mohon maaf. Jika ada kekurangan boleh tegur, boleh PM saya, mana yang tahu nombor tu, terutamanya ibu bapa anak-anak pelajar akademi anak-anak pelajar Kafah Afek ni. Maka saya mohon maaf, dan juga saya mengundurkan diri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.